sebelum kita terus kepada karangan, saya nak tanya dulu Okey. Orang di sini pada masa lapangnya dia mempunyai hobi. Angkat tangan. Ada hobi, ada sesuatu yang sentiasa dilakukan bila ada masa lapang. Okey. Bagus. Tangan. Siapa yang dia tak ada hobi? Tak ada hobi. Okey, boleh tak siapa nak kongsikan dia apa hobi yang awak lakukan pada masa lapang? Okey. Bangun. Bermain dan membaca. Okey, boleh bermain tak? Kalau ada masa lapang, boleh tak kita bermain? Boleh ya, kerana bermain dia dapat menyihatkan badan. Tapi jangan keterlaluan, ya, sehingga mengabaikan pelajaran. Okey, yang lain, siapa yang nak kongsikan hobi dia? Ada lagi tak? Okey. Okey, melukis dan mewarna hobi dia. Bila ada masa lapang dia nak lukis, dia nak warna. Boleh tak? Agak-agaknya berfaedah ke tidak? Berfaedah. Okey. Boleh ya, kerana kemahiran tersebut melukis dan mewarna boleh digunakan pada masa depan, mungkin dia untuk pekerjaan dia. Betul? Okey, baik. Sebenarnya hari ini saya ingin menyentuh tentang hobi membaca. Siapa yang di sini yang hobi dia membaca? Angkat tangan. Angkat tangan betul-betul. Kita tengok tak ramai ya. Okey, jatuh tangan. Okey, kenapa tak ramai? Mungkin saya fikirkan kenapa tak ramai yang memilih hobi untuk membaca? Kerana pada masa lapang dia tak nak membaca lagi. Sebab pada masa lain dia dah membaca, betul tak? Jadi pada masa lapang dia nak buat benda lain, betul? Okey, jadi tidak mengapa, itu pilihan awak Okey, jadi hari ini sebenarnya fokus kita adalah karangan berbentuk fakta, karangan fakta. Agak-agaknya tajuk apa Faedah baca. Faedah membaca. Okey, faedah membaca. Okey, faedah membaca. Bila sebut saja faedah membaca, awak boleh terfikir tak apa faedah yang diperoleh kalau awak suka membaca? Apa dia? Bila nak fikir apa faedah membaca? Apa faedah membaca? Okey, cuba fikir. Okey, nak cuba? Boleh mendapat ilmu. Ya? Boleh mendapat ilmu. Okey, kelas. Apa faedah membaca? Apa faedah membaca? Okey, mendapat ilmu. Betul tak? Kalau tak membaca, dapat tak ilmu? Tak dapat. Okey, baik. Dapat ilmu Okey, selain tu, apa lagi faedah membaca? Ya. Mendapat pengajaran daripada cerita. Okey, sama jugalah mendapat ilmu mendapat pengajaran daripada apa yang kita baca. Okey, lain lagi. Tadi kaitkan dengan hobi tadi. Kalau kita membaca, kita melakukan apa? Mengisi masa lapang. Dengan? Ya. Kalau kita dapat mengetahui apa? Mengetahui isu-isu. Isu-isu semasa. Pandai. Dia nak sebut isu semasa dia tak terfikir. Tapi dia kata kalau kita ni katak bawah tempurung, kita tak tahu apa-apa. Jadi kita jangan seperti katak di bawah tempurung. Kita kena tahu apa yang berlaku di dalam negara, di sekeliling kita, di luar negara, kita kena tahu. Jadi kena banyak membaca. Okey, lagi. Kita cukupkan 4 isi. Sebab dalam karangan biasanya nak berapa isi? 4. Ya? Okey, lagi satu isi. Apa yang kita dapat kalau kita membaca? Apa dia? Bagaimana kalau tak membaca, bagaimana awak nak menulis? Dengan membaca kita dapat meningkatkan kemahiran apa? Kemahiran menulis. Tak membaca, awak ada tak idea? Bila kita nak menulis, kita tak tahu apa yang kita nak tuliskan kerana kita tak ada idea. Kalau kita banyak membaca pelbagai jenis bahan bacaan,
bila nak bercakap tentang sesuatu perkara, awak tahu kerana awak sudah membaca. Jadi ini 4 isi yang kita boleh kaitkan dengan faedah membaca. Okey, sebut sama-sama kelas. Faedah membaca yang pertama, Dapat ilmu. kedua, Isi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. yang ketiga, Isu-isu semasa. yang keempat, Meningkatkan kemahiran menulis. okey, 5U. Awak sedar tak tadi sebenarnya untuk mendapatkan 4 isi ni saya dah menggunakan teknik penyoalan. Sedar tak? Apa yang saya soal awak? Apa kata tanya yang saya gunakan? Ha? Apa ya? Apa faedah? Saya tanya. Apa faedah lagi? Setelah itu apa faedah lagi? Sehinggalah awak dapat 4 isi ni. Jadi ingat 5U untuk mendapatkan isi. Ini isi utama belum hurai lagi. Ini isi utama. Apa kata tanya yang awak boleh guna? Apa? Okey, soal sama-sama. Apa faedah membaca? Apa faedah membaca? Okey, awak akan dapat jawapan ni. Apa faedah membaca? Awak akan dapat jawapan ni. Apa faedah membaca? Awak akan dapat isi yang ketiga. Apa faedah membaca? Awak akan dapat isi yang keempat. Mudah tak? Nak soal siapa? Soal kawan atau soal diri sendiri? Tadi saya soal awak bagi jawapan pada saya. Tapi ketika awak hendak mencari idea, awak kena soal siapa? Soal diri sendiri. Cakap dalam hati. Apa faedah membaca? Apa faedah membaca? Sehinggalah awak dapat 4 isi. Okey? Okey. Okey, baik. Cuba lihat di hadapan ni. Okey. Okey, sila perhatikan betul-betul. Okey, jangan tengok bawah lagi. Tengok atas dulu. Apa awak nampak? Apa tulisan ataupun huruf yang saya jelaskan di situ? Apa lagi? B lagi? A lagi? M. Okey, kelas sebut semua. Apa bang? Apa bang? Okey, untuk supaya ada simbolik, awak buat apa bang? Buat? Okey, buat apa bang? Apa bang? Okey, kelas. Sebenarnya itu adalah clue. Clue untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa? Huraian pula. Tadi clue. Sebenarnya yang pertama tadi kita dah buat tadi. Clue untuk mendapatkan isi utama. Apa? Tanya sampai 4 kali supaya dapat 4 isi. Kemudian sekarang ni kita akan gunakan bang pula untuk dapatkan huraian. Kelas, fokus Apa? Kita soal tajuk. Saya bagi tajuk apa? Awak soal tajuk. Bang, nak soal apa? Soal isi utama. Okey, kelas. Kalau awak tengok di hadapan ni, ini bukanlah contoh untuk mendapatkan isi faedah membaca Yang ini nanti saya nak suruh awak buat sendiri. Tapi untuk contoh ni yang saya beri ni, ini ialah faedah menyertai apa dia? Co-curriculum. Kalau diberi karangan yang bertajuk faedah menyertai aktiviti co-curriculum, awak boleh buat macam ni lah. Apa faedah? Okey, cuba tengok di hadapan ni. Apa faedah yang pertama untuk faedah yang diperoleh dengan menyertai aktiviti co-curriculum? Okey, jawapannya dapat mendisiplinkan diri. Betul tak? Kalau kita sertai aktiviti co-curriculum, kita dapat mendisiplinkan diri. Siapa rasa tak? Siapa rasa ya angkat tangan? Okey, bagus. Jatuh tangan. Okay, sekarang ni dah dapat isi utama. Ini isi utama ni. Kita baru dapat satu isi utama untuk faedah co-curriculum. Okey, sekarang ni macam mana nak hurai pula? Okey, cuba tak baca soalan ni. Ini B ni apa? Bagaimana ni? Ni? Okey, bagaimana? Apa ni kita apa contoh? Okey, M ni mengapa? Okey, cuba baca soalan ni. Bagaimana? Mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri ni kita ambil di sini. Bagaimana co-curriculum dapat mendisiplinkan diri? Okey, A dulu. Apa contoh aktiviti
yang mendisiplinkan diri. Mengapa co-curriculum dapat mendisiplinkan diri? Tadi kita soal tajuk. Untuk huraian, kita soal apa? Isi. Bagus. Okey, saya terangkan lagi sekali supaya jelas ya. Untuk isi utama, kita soal tajuk. Sebutkan kat sikit. Untuk isi utama, kita soal tajuk. Untuk huraian, kita soal isi utama. Boleh faham? Okey, baik. Okey, bagaimana co-curriculum dapat mendisiplinkan diri? Saya tulis apa tu? Okey, bagaimana aktiviti co-curriculum dapat mendisiplinkan diri ya? Dengan menyertai aktiviti unit beruniform. Okey, apa contoh dalam aktiviti unit beruniform yang dapat mendisiplinkan diri? Aktiviti apa? Kawal kaki. Mengapa perlu mendisiplinkan diri? Ya? Okey, untuk menjadi rakyat Malaysia yang berguna. Jadi kelas, untuk perenggan isi yang pertama awak dah boleh buat. Okey, saya beri contoh dalam perenggan dalam perenggan. Okey. Terdapat beberapa faedah sekiranya kita menyertai aktiviti co-curriculum. Antaranya ialah kita dapat mendisiplinkan diri. Aktiviti co-curriculum yang kita sertai adalah contoh unit beruniform. Kawal kaki adalah antara contoh aktiviti yang dapat mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri adalah penting agar kita menjadi rakyat Malaysia yang berguna. Dah habis dah, boleh dapat satu perenggan dah. Betul tak? Jadi isi dan huraian ni awak boleh dapat satu perenggan. Okey, kita tengok pula yang di bawah ni. Yang di bawah ni kelas, mana tulisan hitam dia? Kenapa saya tak buat? Ya? Okey, kenapa saya tak buat? Okey, dengar betul-betul Sebenarnya ini tadi saya nak tunjuk awak contoh saja. Sebenarnya tulisan hitam yang saya hitamkan ni tak perlu buat pun tak apa. Yang ini awak soal dalam hati. Soal diri sendiri. Tak payah tulis kerana ini sebagai rangka penulisan. Rangka penulisan ada tak masa nak buat lama-lama? Tak ada. Kita nak cepat. Soal dalam hati tulis. Soal dalam hati tulis. Soal dalam hati tulis. Okey, sekarang ni cuba awak fikirkan apa soalan saya. Ini kebaikan menyertai aktiviti co-curriculum juga. Okey, apa soalan saya ni? Apa kebaikan menyertai aktiviti co-curriculum? Apa jawapan saya? Kalau kita sertai aktiviti co-curriculum, kita dapat menambahkan pengetahuan. Okey, ini isu utama. Sekarang nak dapatkan huraian pula. Apa agak-agaknya soalan saya di sini? Ya, cuba baris. Bagaimana betul? Okey, bagaimana? Soal isu utama. Bagaimana aktiviti co-curriculum boleh? Betul baris. Boleh menambahkan pengetahuan. Bagaimana aktiviti co-curriculum dapat menambahkan pengetahuan? Apa jawapannya? Ya, kelas. Dalam aktiviti co-curriculum, ya, ada banyak perkara yang kita tak belajar dalam kelas, kita belajar semasa aktiviti co-curriculum. Ya. Okey, apa contoh? Okey, apa contoh kan? Apa contoh aktiviti yang dapat menambahkan pengetahuan? Kuat-kuat sikit. Mendirikan kemah. Okey, mendirikan kemah. Ada ke belajar dalam subjek KT? PJ? Tak ada kan? Okey, semasa aktiviti co-curriculum awak belajar mendirikan kemah. Okey, M ni mengapa? Apa soalan saya agaknya? Mengapa perlu? Kuat-kuat sikit. Mengapa perlu? Senang saja. Mengapa perlu menambahkan pengetahuan Zat? Ya, kalau ilmu bertambah, ilmu itu dapat kita manfaatkan. Apa maksud manfaat? Kita gunakan dalam kehidupan seharian. Yes. Kemah tadi, kalau awak pergi beriadah,
Ya, bersama keluarga di pantai. Mak ayah suruh pasang kemah. Awak dah belajar semasa aktiviti curriculum. Dapat tak awak gunakan kemahiran itu untuk mendirikan kemah semasa bersama keluarga? Boleh. Jadi itu maksud saya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari. Dan apa yang kita belajar kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Okey? Okey kelas. Jadi ingat sebelum saya serahkan teknik penyoalan untuk mendapatkan faedah membaca nanti, ya, saya jelaskan lagi sekali. Untuk mendapatkan isi utama, soal, tajuk. Untuk mendapatkan huraian, awak nak soal apa? Soal isi utama. Dah dapat isi utama, dapat mendisiplinkan diri. Bagaimana mendisiplinkan diri? Bagaimana curriculum mendisiplinkan diri? Apa contoh aktiviti mendisiplinkan diri? Mengapa perlu mendisiplinkan diri? Nampak? Awak soal isi utama. Barulah nanti awak akan dapat ayat-ayat untuk huraian. Kelas, saya ingatkan pula, semasa menulis ini sebagai rangka ataupun panduan penulisan awak. Ya, jangan tulis panjang-panjang, ringkas sahaja. Sebab bila awak nak menulis panjang tu, semasa menulis karangan, semasa menulis rangka ni, awak tulis ringkas. Okey.